Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pada hari ini kita akan belajar tajuk Janji Setia Penduduk Yasrib. Jadi murid-murid dikehendaki untuk buka buku teks muka surat 140 hingga 142. Objektif pembelajaran kita pada hari ini iaitu selepas proses pengajaran dan pembelajaran, murid dapat yang pertama menjelaskan 6 daripada 11 isi perjanjian Aqabah pertama dan perjanjian Aqabah kedua dengan betul selepas menonton video penerangan Ustazah. Yang kedua, menghuraikan sekurang-kurangnya 5 kepentingan perjanjian Aqabah pertama dan perjanjian Aqabah kedua dengan jelas selepas menjawab kuis di aplikasi Quizizz. Baiklah, mari kita lihat isi kandungan pembelajaran yang pertama, iaitu isi perjanjian Aqabah pertama. Baiklah, pada kali ini Ustazah akan ceritakan bagaimana berlakunya perjanjian Aqabah pertama, iaitu perjanjian Aqabah pertama berlaku pada tahun ke-12 kenabian, iaitu bersamaan bulan Julai tahun 621 Masihi, di mana terdapat 5 orang Yasrib, iaitu penduduk Madinah bersama 7 orang yang baru memeluk Islam, di mana 7 orang tersebut yang bernama Mu'ad bin Al-Haris, Zakwan bin Abdul Al-Qais, Ubadah bin Al-Sami, Yazid bin Qalabah, Al-Abbas bin Ubadah, Abu Al-Haytham bin Al-Tihan, Huwaim bin Sa'idah telah pun datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Aqabah. Setelah mereka datang menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Aqabah, maka tercetusnya perjanjian Aqabah yang pertama, iaitu terdiri daripada 6 isi perjanjian. Yang pertama, tidak syirik kepada Allah. Ini bermaksud mereka perlu meninggalkan amalan nenek moyang mereka, iaitu menyembah berhala, menyembah matahari dan sebagainya, dan mereka hendaklah menyembah Allah Subhanahu wa taala dan hanya berpegang kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kedua, tidak mencuri, di mana mereka tidak boleh mengambil hak-hak ataupun harta orang lain tanpa persetujuan ataupun kebenaran. Yang ketiga, tidak berzina, di mana mereka tidak boleh mempunyai hubungan antara lelaki dan perempuan yang belum berkahwin. Dan yang keempat, tidak membunuh anak perempuan. Kenapa perjanjian ini perlu ada? Kerana pada zaman jahiliah mereka menganggap bahawa anak perempuan itu adalah sebagai pembawa malang. Jadi bila lahirnya anak perempuan, mereka akan terus bunuh. Jadinya dengan adanya perjanjian ini tidak membunuh anak perempuan, maka ia dapat menjamin hak masyarakat ini selamat. Baiklah, yang kelima, tidak melakukan fitnah, di mana tidak mereka-reka cerita ataupun mengaibkan seseorang individu dengan menyebarkan cerita-cerita yang palsu. Hal ini untuk menjamin apa? Daripada mengelakkan berlakunya kekacauan dan huru-hara. Dan yang keenam adalah setia kepada Rasulullah SAW. Kenapa pentingnya perjanjian yang keenam ini? Supaya masyarakat Yasrib terus sentiasa dipimpin ke jalan yang benar berdasarkan syariat Islam. Baiklah, setelah mereka selesai membuat perjanjian bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka 5 orang Yasrib tadi bersama 7 orang yang baru memeluk Islam akan kembali semula ke Yasrib.
Tetapi pada ketika itu telah turut serta bersama mereka adalah Mus'ab bin Umair. Siapakah Mus'ab bin Umair ini? Dia merupakan khalifah yang telah pun diutuskan oleh Nabi Muhammad SAW bersama-sama dengan orang Yasrib, bersama-sama dengan orang yang baru memeluk Islam. Untuk apa? Untuk mengajarkan mereka ajaran Islam, memberikan panduan yang betul berdasarkan syariat-syariat Islam, berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Perkara ini membuktikan bahawa Rasulullah SAW sangat mementingkan dakwah, sangat mementingkan dakwah yang disampaikan itu adalah betul-betul benar berdasarkan ajaran daripada Al-Quran dan As-Sunnah seperti mana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya, kita bergerak pula kepada isi pembelajaran yang kedua, iaitu isi perjanjian Aqabah kedua. Baiklah, sekarang kita lihat pula bagaimana perjanjian Aqabah yang kedua berlaku. Perjanjian Aqabah yang kedua berlaku pada tahun ke-13 kenabian, iaitu bersamaan dengan bulan Jun 622 Masihi, di mana terdapat jumlah 70 orang Yasrib bersamaan dengan 2 orang wanita, iaitu bernama Nusaibah binti Ka'ab dari Bani Mazin bin Al-Najjar dan Asma binti Amru, iaitu dari Bani Salamah, telah bersama-sama datang menemui Nabi Muhammad SAW. Berjumpa di mana? Iaitu berjumpa di suatu lorong di Aqabah, iaitu tempat terletaknya Jamrah Al-Ula di Mina. Setelah datang menemui Rasulullah SAW, maka mereka pun telah membuat perjanjian Aqabah yang kedua, di mana perjanjian Aqabah kedua ini merangkumi 5 isi perjanjian. Yang pertama, mendengar dan mentaati Nabi Muhammad SAW dalam semua keadaan. Kenapa pentingnya isi perjanjian ini? Supaya manusia ini mempunyai pedoman dalam kehidupan, bertindak mengikut syariat Islam yang ditetapkan. Okey, yang kedua, membelanjakan harta di jalan Allah sama ada ketika senang ataupun susah. Hal ini supaya dapat membantu proses perkembangan dakwah Rasulullah bersama umat Islam akan dapat disebarkan lebih meluas dan lebih mudah. Yang ketiga, menyeru manusia kepada kebaikan dan menolak segala kemungkaran. Yang keempat, tabah menghadapi celaan orang kafir, di mana kalau kita lihat sepanjang perjalanan dakwah Rasulullah SAW, Rasulullah sering ditentang oleh kafir Quraisy. Jadinya bagi penduduk-penduduk Yasrib yang telah pun berbai'ah bersama Rasulullah mengikat janji perjanjian bersama mereka supaya memiliki ketabahan apabila dicemooh, dihina, disakiti oleh penduduk Quraisy dan terus bersemangat untuk menyebarkan dakwah Islam. Dan perjanjian yang kelima, yang terakhir sekali adalah melindungi Nabi Muhammad SAW sebagaimana melindungi diri dan keluarga sendiri. Jadi isi perjanjian yang kelima ini berdasarkan kitab Sirah Nabawiyah Ar-Rahiqul Maktum dinyatakan bahawa Rasulullah berkata, menolong aku Rasulullah SAW apabila aku Rasulullah SAW datang kepadamu dan mempertahankan aku iaitu Rasulullah SAW sebagaimana kamu mempertahankan diri, isteri dan anak pinak kamu, dan ganjaran untuk kamu balasannya ialah syurga. Ini bermaksud Rasulullah menjanjikan ganjaran dan balasan syurga bagi siapa yang mengikuti isi perjanjian, khususnya bagi perjanjian melindungi Nabi Muhammad SAW. Baiklah, seterusnya kita bergerak kepada isi pembelajaran kita yang ketiga, iaitu kepentingan perjanjian Aqabah pertama dan kedua. Baiklah, sekarang kita lihat kepada kepentingan perjanjian Aqabah pertama dan kedua.
di mana kepentingannya merangkumi 5 aspek utama. Jadi sekarang kita lihat dulu kepada aspek yang pertama, iaitu aspek agama, di mana terhindar daripada syirik dan kekufuran. Kalau kita lihat dalam perjanjian Aqabah yang pertama, ada dinyatakan bahawa tidak syirik kepada Allah. Ini bermaksud masyarakat Islam perlu meninggalkan amalan nenek moyang mereka, iaitu menyembah berhala dan hanya beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan mengikut syariat-syariat Islam. Yang kedua adalah kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semakin bertambah. Kerana apa? Menerusi perjanjian Aqabah pertama dinyatakan supaya setia kepada Rasulullah. Kalau dalam perjanjian Aqabah kedua pula dinyatakan supaya melindungi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti mana melindungi diri sendiri dan juga ahli keluarga. Jadi dengan menerusi perjanjian ini akan wujudnya rasa kecintaan, rasa kasih sayangnya terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi untuk kita yang ada pada hari ini, kita untuk memupukkan rasa kecintaan kepada Nabi Muhammad, kita kena teruskan dakwah Rasulullah, kita kena ikut segala ajaran Rasulullah, kita buat sunnah yang Rasulullah lakukan untuk buktikan bahawa rasa kasih dan cinta dan sayang kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, untuk aspek yang kedua adalah aspek nyawa, di mana nyawa terpelihara dan dihargai. Di mana kalau kita lihat daripada segi perjanjian Aqabah pertama, iaitu tidak membunuh anak perempuan. Jadi menerusi perjanjian tersebut bahawa sudah jelas bahawa nyawa bagi seseorang individu, khususnya bagi anak perempuan ini telah pun terpelihara. Hal ini kerana amalan masyarakat Arab jahiliyah ini adalah yang tidak berasaskan kepada sesuatu pegangan dan hanya beranggapan bahawa dengan kelahiran anak perempuan itu membawa malang. Walhal kedatangan anak yang dilahirkan itu yang direzekikan oleh Allah adalah satu rezeki. Dan seterusnya adalah keselamatan manusia terjamin. Di mana kalau kita lihat menerusi perjanjian ini adalah perjanjian yang bukan dipaksa oleh Rasulullah, malah mereka sendiri iaitu penduduk Yasrib yang datang menemui Rasulullah untuk berbai'ah. Jadinya tidak akan ada perbalahan sesama mereka dan benda ini akan memberi satu kekuatan kepada mereka dan juga dakwah umat Islam untuk terus berkembang. Seterusnya, kita bergerak pula kepada aspek yang ketiga, iaitu aspek akal, di mana terpelihara daripada anasir yang merosakkan akal dan fikiran. Di mana menerusi perjanjian Aqabah pertama, yang kita boleh lihat adalah tidak melakukan fitnah. Jadinya fitnah ini seperti yang Ustazah jelaskan sebelum ini, ia adalah satu perbuatan mereka-reka cerita mengaibkan seseorang individu. Jadinya cuba kamu bayangkan kalau cerita-cerita fitnah, cerita-cerita palsu ini tersebar, maka ia akan merosakkan pemikiran kita dengan perkara-perkara yang negatif. Walhal kita seharusnya pemikiran kita ini haruslah sentiasa positif, haruslah sentiasa ke arah kebaikan. Okey, yang seterusnya adalah memuliakan kedudukan manusia sebagai khalifah Allah di muka bumi ini. Macam yang Ustazah ceritakan sebentar tadi, adanya Rasulullah utuskan Mus'ab bin Umair sebagai pemimpin ataupun sebagai khalifah untuk memimpin masyarakat Yasrib berdasarkan ajaran-ajaran Islam yang sebetulnya. Dengan di sini manusia ini dimuliakan. Bukan saja Mus'ab bin Umair, tapi yang terutamanya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu sebagai kekasih Allah yang telah diutuskan oleh Allah untuk berdakwah kepada umat manusia. Okey, aspek yang keempat adalah aspek harta, di mana menghormati hak milik setiap individu. Di mana kalau kita tengok dalam perjanjian Aqabah pertama, dinyatakan tidak boleh mencuri. Sebab apa? Perbuatan mencuri ini dikira sebagai melanggar hak seseorang individu. Jadi kalau kita ambil barang tanpa persetujuan, tanpa kebenaran, maka ia menjadi satu kesalahan dan dosa. Okay, seterusnya adalah harta terpelihara daripada pencerobohan. Jadi benda ini kalau kita lihat dari segi perjanjian Aqabah yang kedua,
adalah membelanjakan harta di jalan Allah. Jadinya kalau kita selalu gunakan harta itu ke arah kebaikan, ke arah dakwah, ke arah pembangunan umat Islam, insya-Allah akan terpelihara daripada sebarang pencerobohan, dari sebarang kecurian, dari sebarang kerosakan. Seterusnya, aspek yang kelima iaitu aspek maruah. Kepentingannya berdasarkan perjanjian Aqabah pertama dan kedua adalah maruah manusia dijaga. Di mana kalau kita lihat dari segi perjanjian Aqabah yang pertama dinyatakan tidak berzina. Berzina ini apa? Saya sudah terangkan sebelum ini, iaitu mengadakan hubungan antara lelaki dan perempuan yang pun belum berkahwin. Jadinya, bila adanya perjanjian tidak boleh berzina ini, maka ia akan dapat memelihara keturunan. Yang pertama. Yang kedua adalah memelihara maruah lelaki dan perempuan tersebut dan juga memelihara maruah keluarga bagi lelaki dan perempuan tersebut. Okey, yang seterusnya adalah menghormati hak setiap individu. Di mana kalau kita lihat dari segi perjanjian Aqabah yang kedua, dinyatakan supaya menyeru manusia kepada kebaikan dan menolak kemungkaran. Jadinya apabila manusia ini sering diseru ke arah kebaikan dan dicegah segala perbuatan-perbuatan yang mungkar, maka setiap individu itu akan menghormati antara sesuatu sama lain dan juga tidak akan berlakunya sebarang perbelahan, kekacauan, salah faham dan sebagainya. Jadinya, itu sahaja sesi pembelajaran kita pada hari ini. Diharapkan anak-anak murid Ustazah memahami apa yang kita pelajari pada hari ini, dan insya-Allah jika ada terdapat sebarang persoalan atau pertanyaan boleh rujuk kepada Ustazah ya. Jadi itu sahaja pada hari ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.